Okey. Hai geng, tolong beritahu kat mak hang, pak hang, tok hang tolong subscribe aku punya channel, copy link dan hantar dekat mak hang, pak hang, tok hang. Okey, thank you. Aku punya tagline ya tu. Okey guys. Siapa dia ada tengok live Lokman Adam dan dia ibarat dia live dengan penganalisis politik apa nama Majibu kot. Okey, kita boleh tengok, kita boleh nilai kat di antara Lokman Adam dan juga Majibu. Profesor Majibu. Alamak, lupa lah waktu nak cakap selalu lupa. Okey, kalau hampa perasan kan, di antara mentaliti antara dua orang manusia ni, Lokman Adam dia hanya memikirkan, kita boleh tengok 100%, dia hanya memikirkan forest investment pelabur masuk Malaysia, dan juga dia hanya memikirkan mata wang Malaysia dan juga rakyat. Rakyat ni dia agak bercakap agak nipis lah yang memberat ke arah rakyat. Dan forest investment dengan mata wang kita, bila macam kerajaan tu kukuh, barulah akan pelabur masuk, mata wang kita kukuh sikit apa semua. Ya. Okey, ini aku punya ulasan, aku punya fikiran, aku punya otak, aku punya pengetahuan. Okey, di manakah apabila investment pelabur masuk Malaysia, kalau dia masuk setakat kecil-kecil tu, apa rakyat nak beli rasa? Lain lah macam dulu Pakatan Harapan usaha waktu zaman Mukrif di Kedah dulu. Dalam mana Mukrif duk plan lah apalah apa semua. Bila kerajaan bila jadi langkah Sheraton, lepas tu kerajaan UMNO dan PAS depa bergabung dan depa ambil alih, depa memerintah Kedah. Kita boleh tengok. Lepas tu Kedah punya menteri besar dia duk bangga. Okey, Kedah dapat pelabur 63 bilion, 64 bilion. Okey. Dia duk bangga atas pengurusan dia boleh dapat. Tapi menteri besar Kedah, hang kena fikir orang yang menyediakan tempat tu, orang yang memajukan tempat tu. Tempat tu dekat Kulim tu jalan Kulim High Tech, itu jalan straight pergi Bali. Okay, Kulim tu yang membangunkan dia tu, dan juga orang yang bangunkan tu orang DAP. Faham tak? Manusia Cina daripada habis tanah tu, depa buat perumahan, depa buat dewan besar gila punya, depa buat betul-betul naik. Dan lepas tu barulah ada tanah lapang kelapa sawit tepi tu semua tebang dan tinggal lama. Pokok-pokok getah kot tepi jalan tu, jalan Mahalau ke Bali, Mahalau ke Great, Mahalau ke Kelantan tu. Hampa nanti kalau hampa lalu kat tu, hampa boleh tengok keliling clear, semua kilang naik, dan kilang naik dengan cepat. Okey, siapa lalu hampa akan perasan. Dan hampa boleh tengok saja-saja kalau kerajaan terdahulu tak offer dekat syarikat-syarikat besar, tak offer, salah satulah sebab sebelah tu Penang adalah kilang yang paling besar sekali, tak offer dekat Penang, jadi company besar yang ada di Penang dia takkan offer dekat luar negara. Dan Penang pun dia dah tahu dah, kalau dia dapat orang-orang pelabur yang dah labur di Penang, depa dah tahu dah kalau dapat, kalau macam ada pelabur masuk kan, depa dah ada tapak. Ni sebelah lah Penang dengan tu, setengah jam sampai lah. Tak sampai setengah jam lah, kalau hang tekan lagi sat lah sampai. Disebabkan hanya berdekatan dengan Penang, dan Penang adalah ada kilang yang besar gila-gila, ada kilang satu nama, ada tujuh kilang macam kilang Sam. Aku pernah kerja dekat kilang Sam. Berapa besar dia punya kilang, dan juga berapa besar tempat dia. Jadi bila macam pelabur-pelabur yang dah labur di Penang, dia dapat tahu, dan jarak antara kilang sekarang dengan kilang
kilang yang akan ditubuhkan tu dia tak jauh. Sebab itulah apa nama kira macam pelabur masuk dekat Kulim, dan juga kawasan tanah situ pun cantik. Jadi dia kena ingat banyak kan bermula daripada Penang, dan juga Penang apabila Pakatan Harapan DAP ni, DAP sebab dia apa nama Cina, dan juga toke-toke yang ada dekat kilang-kilang tu banyak kan Cina. Dan bila mereka dapat tahu point dan dekat dengan laut, dekat dengan airport, senang. Dulu kawasan kira macam kawasan tu dulu yang duk janji nak naikkan kira apa nama nak buat airport. Lepas tu tak tahulah airport ke mana, semua ke mana. Lah ni dah naik kilang. Okey, tak apa saya tebak. Okey. Kalau macam sekarang ni Kedah dah masuk tu atas usaha kerajaan lepas. Kita boleh tahu kerajaan Muhyiddin tak buat apa. Kerajaan Muhyiddin hanya dia kerja dia dengan UMNO, dengan PAS, dengan Bersatu hanya reti buat hutang. Sampai katanya 600 bilion bagi dekat rakyat. Total bahagi dengan 32 juta rakyat akan dapat seorang 22,000. Lebih dapat tak? Okey, itu tak apalah, itu biar pi ke part sana. Okey, ni kita pi balik Mata wang Malaysia. Kok mana mata wang boleh jatuh ni? Kok mana image muka image Malaysia ni pasal apa boleh jatuh? Pasal apa pelabur lari? Sebab apa? Sebab apa fikir? Salah satu daripada pendapat aku, salah satu pelabur lari bukan sebab lain, sebab pemimpin yang di dalam parti politik tu. Dan juga waktu 2018, 2019 dan 2019 Pakatan Harapan punya rate untuk rasuah punya ni, orang panggil apa? DOJ ke apa? Yang untuk menilai rasuah di setiap negara. Depa hantar orang Amerika akan mai duduk di Malaysia, cuba buat salah, dan juga akan tengok macam mana kementerian, macam mana pimpinan, macam mana sistem kita, agensi mana-mana ke apa semua macam mana, dan mereka akan menilai. Dan setiap hujung tahun mereka akan keluar berapa grade Malaysia ni perlu dapat. Waktu zaman Pakatan Harapan dapat 50 lebih, dan apabila zaman Muhyiddin dapat berapa? 60 lebih boleh naik, seperti zaman UMNO terdahulu. Depa Bank Dunia pun reti fikir depa akan menilai sesuatu negara bila macam kalah dengan duit, dan duit dia pun akan jatuh. Faham tak? Dan juga pimpinan yang berrasuah, pimpinan yang nak beli sesama yang nak beli. Kira macam zaman Muhyiddin lah, sampai di offer pimpinan PKR ni sudah di offer gaji duit berjuta, dan juga di offer pangkat supaya sokong Muhyiddin. Lepas tu dia akan bagi berapa hak yang dia janji, kan? Berapa banyak ahli parlimen PKR duk buat report, polis, SPRM semua. Okey, itu disebabkan mata wang kita jatuh. Dan kena ingat, daripada zaman siapa lagi mata wang Malaysia jatuh. Jangan lupa, dulu singgit kita $1 Singapura, $1 Brunei. Sekarang bila Mahathir naik dia memerintah, dia bermula RM1.20 kita, $1 Singapura, $1 Brunei. Dan apabila Mahathir dia dah start jadi Perdana Menteri, dia naik RM1, RM2, RM4, RM6. Lepas tu naik RM2. RM2 tu dia ambil masa 2 tahun, dia naiklah RM2, RM4, RM6, pam. Itu semua zaman BN tau. Itu semua zaman BN. Kan, kegagalan BN ni daripada dulu lagi, tapi disebabkan kegilaan kuasa, kegilaan duit ringgit, depa sanggup bayar macam-macam, yang penting dapat kekal kuasa. Faham tak? Memang kita fikir banyak sangat kemudahan untuk rakyat, tapi kita kena ingat di sebalik kemudahan untuk rakyat, kroni yang untung. Kita kena faham, di sebalik kesenangan dia nak buat satu jambatan macam tengah-tengah duk ada sungai, jambatan daripada sini nak ke sini, berapa kos. Okey, lepas tu
Harga buka kalau ikutkan semua tu sejuta saja untuk nak buat. Tahu-tahu pergi apply 3 juta ataupun 4 juta ataupun 5 juta. Dan bila duit dah dapat ni untuk kroni lah, untuk ni persen sana, menteri ni disebabkan kebocoran wang ringgit ni lah Malaysia, mata wang Malaysia jatuh dan juga pelabur lari. Macam salah satu kita hari tu pun viral kan, KLCC punya mula-mula waktu sebelum nak tubuhnya, sebelum nak naiknya bangunan KLCC katanya berapa puluh bilion, 20 bilion kan. Lepas tu bila dah buat duit tak cukup, tambah lagi berapa bilion, tambah lagi, aku pun tak silap lah, puluh bilion juga. Last kali kata, kalau tak silap last kali top up 2 bilion. Cuba bayangkan, sebab apa? Waktu first hang nak buat, mesti hang dah survey semua harga, dan arkitek dia pun bukannya orang Malaysia mesti anda survey berapa banyak nak bayar. Tahu-tahu waktu tu tengah proses duit tak cukup, minta lagi. Apa hal? Sebelum hang nak naik ke satu bangunan tu, mesti hang dah plan berapa untuk nak bayar gaji, berapa mesti bangunan besar gila kan. Sama macam baru ni MRT kan, MRT sampai hari ni pun tak siap. Sebab apa? Duit tak cukup. Apa pasal nak? Itu pun dengan MRT pun masalah. Dengan MRT pun masalah. Apatah lagi nak buat kereta api laju daripada Singapura mai ke KL ni. Macam mana? Cuba hangpa fikir. Tambah yang tu pun yang untuk nak buat yang MRT pun kerajaan nak kena tambah macam berapa bilion dah. Cuba bayangkan kalau buat kereta api laju. Kalau macam apa yang diplan oleh Najib, dia nak buat kereta api laju daripada Singapura turun ke KL, walaupun dah bayar dah dekat kira macam Singapura, kita kena bayar balik macam denda apa semua, lebih kurang macam tu kan. Itu pun Pakatan Harapan bayar juga. Cuba bayangkan, cuba hangpa fikir kebocoran. Dan sekarang bila macam selepas zaman Pakatan Harapan dan naik Perikatan Nasional, naik dengan keluarga bahagia keluarga Malaysia ni pula. Sebab apa kita tengok projek yang besar-besar tak ada kan, dan juga kerajaan tak berani duk nak buat satu projek yang besar-besar. Sebab apa? Duit dah tak ada, duit tak cukup. Kalau buat projek besar-besar punya ni, kerajaan mesti down terus. Memang duit tak ada terus. Bukan sebab apa? Sebab kerajaan, salah satu kita pun nampak, kerajaan kena tanggung hutang atas Najib buat. Kononnya 1MDB adalah satu syarikat pelaburan, dapat menarik pelaburan daripada luar negara masuk Malaysia, dapat menguntungkan rakyat Malaysia, dapat bawa orang pergi haji lah, apa semua. Tapi kenapa hari ni syarikat 1MDB rugi? Kalau betul-betul 1MDB pengurusinya adalah Najib dan juga penasihat pun Najib, Menteri Kewangan pun Najib, dan juga Perdana Menteri pun Najib, macam mana 1MDB boleh rugi? Macam mana kalau betul-betul 1MDB ni bagus, boleh berlaku kecurian duit? Jolo senang-senang je boleh curi. Sebab tu orang kata jangan tamak kuasa. Cuba hang bayangkan, hanglah Menteri Kewangan, hanglah Perdana Menteri, hanglah Menteri Kewangan, hanglah macam 1MDB syarikat bilionnya, hanglah pengurusi, hanglah penasihat, hanglah semua hang. Sebab apa boleh berlaku macam tu? Kita kena, kalau hampa perasan, yes, berkepentingan. Dan Menteri Kewangan 2, bekas Menteri Kewangan 2 pernah soal kepada Najib, macam mana 1MDB sampaikan, dia sendiri kata Najib balas percakapan kepada dia ibarat contoh macam handuk, handuk diam-diam lah, hang tak perlu ambil tahu lah pasal 1MDB.
apa. Hampa pergi masuk je berita mana-mana hampa pergi cari ni. Wah, hampa faham. Okey. Apa lagi? Saya kita sambung video lagi. Aku tengah cuci akuarium. Assalamualaikum.